Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Dr. Nozalidah dan rakan-rakan semua. Okay, saya Fakhur Razim Zulkifli. Okay, saya akan membentangkan berkaitan dengan tugasan kajian budaya di mana saya memilih berkaitan dengan kajian budaya Wasobek di negeri Kelantan. Okey, berkaitan dengan pembentangan ini saya memperincikan kepada 3 bahagian. Okey, bahagian yang pertama berkaitan dengan sejarah Waw. Okey, yang kedua berkaitan dengan Waw Sobek di negeri Kelantan. Okey, yang ketiga berkaitan dengan proses dalam pembuatan Waw Sobek di negeri Kelantan. Okey, Waw merupakan salah satu permainan tradisional sejak zaman dahulu lagi yang diperturukan daripada zaman tradisional kepada zaman yang moden. Okey, perkataan awal sebenarnya dipetik daripada negara Thailand yang menggambarkan negeri Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah. Okey, kebanyakan orang Melayu dan orang Siang terdahulu menjadikan Waw adalah sebagai permainan yang tradisional dan popular di kalangan mereka. Okey, negeri-negeri yang terdapat di pantai barat seperti Selangor, Melaka dan Johor menggunakan perkataan lain-lain sebagai merujuk kepada Waw. Waw juga dikaitkan dengan unsur yang bunyi ataupun dipanggil busu yang mengeluarkan bunyi yang sangat menarik dan kuat apabila terbias dengan angin yang kencang. Okey, seterusnya berkaitan dengan Waw Sobek di negeri Kelantan. Okey, saya membuat seorang pembuat Waw Sobek yang terkenal di negeri Kelantan yang bernama Muhammad Azmi bin Muhammad Noor ataupun dipanggil Abang Mi. Sering untuk beliau berkongsi sedikit berkaitan dengan perkembangan Waw Sobek berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh beliau. Okey, sebenarnya beliau berumur 41 tahun dan mempunyai tahap pendidikan CJ Pelajaran Malaysia. Walaupun beliau hanya berpegang kepada CJ Pelajaran Malaysia, tapi beliau mempunyai bakat yang sangat luar biasa dan mempunyai kesenian yang tersendiri sehingga nama beliau menjadi terkenal di negeri Kelantan dan seluruh negeri di Malaysia. Okey, beliau mengatakan Waw Sobek merupakan Waw rekaan tradisi yang dibuat dengan ukiran dan kreatif yang dihasilkan oleh pembuat Waw dengan menggunakan teknik dan proses yang tersendiri. Ini dia wajib ada lukisan, ada ukiran. Jadi ukiran ni bukan tu pada kita lah, pada pembuat. Dia nak buat motif ke apa, bebas. Tapi motif dia sebarang tumbuhan menjala. Maknanya zaman dulu, zaman kecil-kecil dulu, Badewa ni dia sobek naga. Naga. Dia buat naga. Saya dia buat tumbuhan. Jadi belakangan ini dia tidak sesuai sebabnya binatang ada pada Waw, jadi kita letak dalam. Seterusnya berkaitan dengan proses dalam pembuatan Waw Sobek. Okey, menurut Abang Mi, antara bahan-bahan yang diperlukan dalam pembuatan Waw Sobek seperti bulu duri, kertas warna, pisau, gam dan sebagainya. Di dalam pembuatan Waw Sobek ini mestilah mempunyai kemahiran dan kepakaran dalam kesenian ukiran di mana menghasilkan Waw yang berkualiti dan tiada kecacatan pada bahagian Waw tersebut. Okey, bulu duri yang digunakan sebagai bahan dalam pembuatan Waw Sobek kerana mempunyai ciri-ciri ketahanan yang kuat dan tidak mudah patah. Di kertas warna pula disediakan kerana setiap corak yang hendak dihasilkan mestilah ditindang dengan kertas yang berlapis-lapis supaya kelihatan lebih menyelah dan menunjukkan lurah warna dalam Waw yang dihasilkan tersebut. Okey, seterusnya proses meraup bulu adalah proses yang paling penting dalam membentuk kerangka Waw yang berkualiti. Okey, semasa saya membuat Abang Mi, beliau berkongsi sedikit berkaitan dengan proses meraup bulu duri dengan betul, di mana bulu diraup dengan menggunakan pisau lipat ataupun pisau yang besar kecil untuk memudahkan proses membuang di bahagian bulu yang tidak berkenaan. Okey, proses meraup bulu memerlukan beberapa teknik untuk menghasilkan Waw Sobek yang
berkualiti dan tidak menampakkan kecacatan. Di antara teknik yang digunakan dalam proses meraut buluh iaitu teknik mengukur dan teknik mendimensi kerangka wang sobek. Okey, buluh diraut dengan bentuk bulat ataupun bujur mengikut kemahiran pembuat wang sendiri dan menggunakan pengalaman sebagai titik tolak untuk menurunkan ilmu kepada orang lain. Okey, lepas tu buluh yang diraut juga untuk memberikan keseimbangan berat di bahagian wang tersebut dari segi tulang belakang, bahagian bilah sayap kiri dan kanan dan sebagainya. Okey, yang ketiga iaitu proses pemasangan kerangka. Okey, menurut Abemi memberitahu proses dalam membuat wang sobek mengambil masa dalam tempoh 2 minggu dan bergantung kepada ukiran yang disobek di bahagian wang tersebut. Okey, setelah selesai semua meraut buluh di bahagian tulang belakang, sayap ataupun ekor dan kepala, akan diteruskan dengan proses memasang kerangka wang. Okey, proses ini menggunakan semua bahagian buluh yang telah siap diraut dengan mengikut di bahagian tulang belakang, sayap dan ekor dengan menggunakan tali rafia. Okey, proses yang terakhir iaitu proses mengukur, melukis dan menyobek di bahagian wang. Okey, proses mengukur di bahagian wang mengikut saiz yang telah diletakkan. Okey, sama ada bersaiz kecil ataupun bersaiz besar. Okey, Abemi mengukur dengan menggunakan pita pengukur untuk mengikut kedudukan dengan tepat. Okey, proses melukis ini menggunakan teknik-teknik ataupun kemahiran tertentu. Okey, supaya menjadikan wang tersebut lebih menarik dan unik. Okey, ukiran tersebut menggunakan pelbagai motif ataupun berbentuk flora, haiwan ataupun sebagainya. Okey, ukiran yang dibuat dikenali sebagai corak di atas kertas yang berlapis-lapis dan seterusnya ditampal di bahagian sayap wang. Okey, keunikan wang sobek memberikan popular kepada negeri Kelantan kerana ramai pembuat wang yang mahir dalam kesenian ukiran wang sobek ini. Dan wang sobek ini bukan sahaja dikenali di dalam negara Malaysia sahaja, tetapi dikenali di seluruh dunia disebabkan ukiran yang menjadi penggemar kepada negara lain untuk menyertai sesuatu pertandingan ataupun demonstrasi. Okey, sehubungan dengan itu, negara Malaysia dipandang tinggi oleh negara-negara jiran termasuklah China kerana mempunyai rakyat atau masyarakat yang berkemahiran ataupun berpengalaman dalam bidang kesenian dan kebudayaan sehingga boleh memupuk perpaduan antara kaum dan menjadi inspirasi kepada masyarakat di luar sana. Okey, itu saja pembentangan saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat difahami oleh anda semua. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.